Untuk hari ini kita akan tengok dalam standard pembelajaran iaitu 9.6.3 iaitu mewajarkan pengubahsuaian diet bagi individu yang mengalami obesiti, menghidap penyakit tertentu iaitu diabetes mellitus, kardiovaskular dan kanser. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran petang ni, saya nak kamu duduk dalam kumpulan which is 4 orang pelajar dalam satu kumpulan lah. So kalau boleh nak mata bertetang mata, duduk tetang duduk. Kita berada di atas ya. Okey, semua sudah kumpulan. Okey. So, saya nak kamu semua tengok dekat depan ni. Saya nak kamu perhatikan apa yang ada di depan ni. Perhatikan dulu, jangan cakap. Tengok satu persatu, 1, 2, 3, 4. So, lepas tu saya nak kamu bincangkan sekejap je dengan kumpulan kamu. Kamu rasa yang depan ni penyakit apa? Dalam kumpulan je. Sudah kah? Sudah? Belum lagi? Sudah. Boleh tak satu kumpulan volunteer bagi tahu nombor 1 tu penyakit apa? Anda tahu je. Apa? Obesiti, cikgu. Obesiti. Sebab? Dia gendut. Okey. Yang kedua? Okey. Diabetes. Betul lah. Ya ke? Kenapa? Sebab lepas Tahu tak nama alat tu? Okey, tak apa. Nanti tu kemudian. Okey, yang nombor 3? Okey. Jatuh. Bukan sakit hati ya? Nombor 4? Okey. Kanser. Kenapa kanser? Oh, betul apa? Okey, sebenarnya cikgu tunjukkan gambar-gambar ni adalah jenis-jenis penyakit yang lazim yang boleh dikaitkan dengan pemakanan. So, cikgu nak perkenalkan apa topik kita hari ini iaitu mewajarkan diet pemakanan yang sesuai berdasarkan penyakit-penyakit yang tertera. Seterusnya, saya seterusnya. Seterusnya, saya seterusnya. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu akan bahagikan setiap kumpulan dengan 2 pinggan. Pinggan. Okey, dan sekarang cikgu akan berikan sebuah sampul yang okey, attention please. Tenang sini. Okey. Sekarang cikgu akan bagikan satu sampul yang mewakili setiap penyakit dan dalam sampul ni mengandungi beberapa keping gambar. Okey. Ini buka. Jangan lagi. Okey, seperti yang anda semua dapat lihat, satu pinggan mewakili makanan yang perlu dikurangkan dan satu pinggan mewakili makanan yang perlu dilebihkan. So, berdasarkan kepingan gambar yang diberikan dalam sampul, cikgu nak korang buat pengubahsuaian diet dan letakkan makanan tersebut di dalam pinggan, yang mana makanan perlu dikurangkan dan mana makanan yang perlu dilebihkan. Faham? Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk selesaikan. Lakukan perbincangan sebaik mungkin.
Tak apalah, tak percaya sudah. Kurang kau. Masih you can answer to you Boleh? Kita baca. proses tu. Ikut kita pada proses tu Ada 30 soalan lagi? Dah siap. Saya perlu kita nak 10 soalan lagi? Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey? Okey, sekarang saya nak wakil kumpulan. Kita volunteer sebab kalau sekarang ni kita mulakan pengetahuan sedia ada. So tak apa salah, kita belajar. Okey, cikgu nak wakil untuk berikan pengubahsuaian lain. Okey, kalau kita orang cadangkan makanan yang kita perlu kurangkan adalah nasi. Pandang kau kau. Okey, kita orang cadang makanan yang Untuk penyakit. okey, penyakit adalah diabetes mellitus. Okey, so makanan yang perlu dikurangkan adalah nasi dengan roti. Sebabnya dua-dua benda ni karbohidratnya tinggi. Okey, kalau makanan yang perlu dilebihkan, kita orang ada ikan, which means protein, vegetables, rich in fiber, oats pun rich in fiber, dan buah-buahan rich in fiber. Okey? Okey, cikgu nak satu grup lagi. Okey. Untuk kumpulan kami dapat penyakit obesiti. Okay, makanan yang perlu dilebihkan ialah sayuran dan buah-buahan. Okay, makanan yang perlu dikurangkan ialah keju, nasi, mentega dan roti. Okey. Okey. Okey, sekarang satu grup lagi. Saya nak kanser. Untuk kanser, makanan yang boleh dilebihkan adalah ikan, ayam, ni daging apa ni? Tahu? Okey. Lepas tu kacang. Okey, yang perlu dikurangkan roti dengan buah-buahan. Okey. Okey, sekarang saya nak korang dah selesaikan untuk aktiviti yang pertama dan saya nak korang big clap for okey, sekarang saya nak korang fokus pada saya, okey? First, kali cuba kamu orang tengok gambar di depan. Apakah gambar itu? So kalau orang yang sehat, so dia boleh merujuk kepada piramid makanan untuk pengambilan makanan sahaja. Okay. Sekarang saya nak cuba kamu fikirkan balik. Apakah fungsi karbohidrat? Beri tenaga. Ya, betul. Karbohidrat. Fungsi karbohidrat ialah membekalkan tenaga. Okay, next. Apakah? Okay, sekarang saya nak kamu orang fokus pada saya, okay? First, kali cuba kamu orang tengok gambar di depan. Apakah gambar itu? So kalau orang yang sehat, so dia boleh merujuk kepada piramid makanan
makanan untuk pengambilan makanan sahaja. Okay. Sekarang saya nak cuba kamu fikirkan balik, apakah fungsi karbohidrat? Beri tenaga dan Ya betul, karbohidrat. Fungsi karbohidrat ialah membekalkan tenaga. Okay, next. Apakah fungsi vitamin dan serat? mencetakkan kulit. Lagi. Untuk immune system tidur. Untuk imun sistem lagi. Untuk menambahkan Betul. So jadi vitamin dan serat fungsi dia ialah meningkatkan sistem imun badan, lepas tu mengelakkan sembeli. Okay. Terusnya apakah fungsi protein? Untuk taran. Betul. Ya betul. Enzim tadi ibu baca. Okay, jadi fungsi protein ialah membaiki tisu yang rosak dengan membina sel-sel dan tisu yang baru. Okay. Last sekali, apakah fungsi lemak? Jantung flow. Apa? Blood flow. Pengaliran darah. Untuk pengaliran darah, Omega 3. Okay, jadi untuk lemak, fungsi dia adalah untuk memanaskan badan dengan melindungi organ-organ dalam badan. Okay? Oh. Okay, next. Sekiranya walau bagaimanapun kalau seseorang itu dia mengalami masalah kesihatan, jadi dia kena ubah sesuai diet dia mengikut jenis masalah kesihatannya. Okay, untuk obesity, ialah keadaan di mana seseorang tu dia mempunyai berat badan yang berlebihan. Sekiranya BMI kamu lebih daripada 25, maksudnya kamu mengalami masalah berat badan yang berlebihan ataupun obesity. Jadi orang yang berobesity ni dia harus lebihkan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala dia harus mengurangkan makanan seperti makanan yang berkarbohidrat tinggi dan berlemak tinggi. Okey? Boleh faham ke semua? Untuk diabetes pula. Okay, diabetes adalah disebabkan paras glukosa darah dalam badan kamu terlalu tinggi akibat kekurangan atau keberkesanan insulin dalam badan kita. Okay. Jadi tadi kan ada kawan kamu cakap orang diabetes kena kurangkan karbohidrat kan? Sekarang saya nak tanya, kenapa orang yang berdiabetes ni dia kena kurangkan karbohidrat? Apa sekarang angkat tangan jawab? Berdiri. Sebab karbohidrat itu kan glukos. Jadi bila berapa banyak nanti dia akan menyebabkan lebih banyak glukos dalam darah. Okey, betul. Jadi hal ini adalah sebab hasil pencernaan akhir untuk karbohidrat adalah glukos. Okey, antara contoh penyakit kardiovaskular ialah arteriosklerosis, sakit jantung dengan stroke. Okay. Arteriosklerosis ni adalah disebabkan lemak tu terbentak pada dinding arteri dan menyebabkan plak tu terbentuk. Okay. Hal ni akan seterusnya menyebabkan lumen dalam arteri kita tu semakin sempit dan aliran darah tu akan terganggu, terhalang. Okay. Seterusnya plak yang terbentuk ni dia akan menyebabkan sakit jantung atau stroke. Ini adalah disebabkan plak tu akan menyebabkan pembekuan darah. Sekiranya pembekuan darah tu berada pada bahagian jantung, ia akan menyebabkan sakit jantung. Sekiranya pembekuan darah tu berada pada bahagian otak, ia akan menyebabkan stroke. Okey, boleh? Okay, jadi orang yang berpenyakit kardiovaskular ni dia harus mengurangkan makanan yang berlemak dan juga garam. Dia harus kurang mengambilan garam kerana garam tu akan menyebabkan
arteri kita menjadi keras. Okay? Ya. Okay, untuk penyakit kanser. Okay. Orang pesakit kanser ni dia akan menerima rawatan seperti kemoterapi dan pembedahan. Okay. Sebagai kesan sampingan daripada rawatan-rawatan tersebut, pesakit tu akan mengalami banyak masalah seperti penat, dia akan penat, lesu, lepas tu rambut gugur, ya kurus, lepas tu kurang makan, dia rasa loya nak muntah, rasa sepelik. Okay. Jadi pesakit kanser ni dia harus mengambil makanan yang seimbang untuk memastikan mendapat nutrien yang mencukupi. Okay. Okay. Lepas tu pesakit kanser ni dia harus melebihkan makanan yang protein dan kalori tinggi supaya dia orang dapat tenaga yang cukup. Lepas tu untuk mempercepatkan proses penyembuhan atau menggantikan sel-sel tisu yang rosak. Okay. Okay. Okay, setakat ni semua faham ke? Faham. Okay, ada apa-apa soalan ke? Cikgu, apa kesan kemoterapi terhadap kanser tu yang menyebabkan dia kenapa cikgu? Saya faham dah jadi Ya, sebab kemoterapi kan tadi saya cakap dia kesan sampingan dia akan berasa loya dan muntah kan. So kalau kamu berasa loya, kamu ada kurang selera untuk makan, so dia akan jadi semakin kurus. Okay, boleh. Okay. Sekarang ni saya nak kamu orang duduk dalam kumpulan lagi. Okay, lepas tu bincangkan balik dan tengok balik yang makanan yang kamu letak dalam pinggan-pinggan tadi tu, adakah dia betul dan sesuai untuk penyakit tersebut. Bagi betul tak? Boleh balik. Mari lihat. Tapi dia tak tulis kalori. So yang mitochondria tidak berawal. Dah siap ke? Dia ada apa yang kena kurang kah? Tak ada. Tak ada. So dia semua. Tak ya? Okay. Get it empty. Senang digital mak. Jangan kau. Kosong. Ini boleh makan bila-bila. Menandangkan semua grup dah dapat jawapan yang betul, so saya boleh anggap kamu orang semua orang faham lah tentang explanation saya tadi. Okay? Okay, sekarang kita next fasa. Okay, semua memandangkan sudah di-explainkan tadi. So, cikgu assume kamu orang semua sudah
fahamlah, sudah get the idea tentang kita punya topik hari ini. So aktiviti yang kita akan buat sekarang adalah, depan ni ada 4 sampul kan, warna biru, kuning, hijau dan juga merah. Semua ada di tangan cikgu lah sekarang. So kita mau main-main game saja, no stress. Okay, setiap kumpulan akan dapat 1 sampul lah. Okay, kamu cikgu bagi dulu lah. Okay, secara random saja. Biru. Biru ambil ah. Individu, saya nak kamu keluarkan a piece of paper. Lepas tu tulis apa yang kamu tidak tahu sebelum sesi pembelajaran dan apa yang telah kamu ketahui. Okay? So yang ni cikgu bagi kamu dalam masa 1 minit. 1 minit dah? Ibu ulang sekali lagi boleh? Boleh apa you? Ya? Boleh apa? Kamu kena tulis apa yang kamu tidak tahu sebelum sesi pembelajaran dan setelah sesi pembelajaran apa yang kamu telah ketahui lah. Kan dan jadi fakta pemakanan. Okay, 1 minit Contoh lepas ini. Satu grup satu. Secara individu. Dah? Belum? Siap belum makan? Ekstra 1 minit lah, macam lambat tadi. Dah ke? Tak, kamu simpan. Ada yang belum kah? 30 saat tak? Apa ya lah, banyak-banyak sangat. Tak apa, nanti saya suruh kamu baca juga tuh. Iya, yang sebelum pembelajaran kamu tidak tahu, pas pembelajaran kamu tahu. Oke, sudah? Sudah. Alah, oke, lanjut terusnya. Kamu tulis dulu, kita start daripada kumpulan yang lain. Satu kumpulan saya nak seorang wakil berdiri dan share kamu punya refleks. Start dari belakang. Okey, apa yang saya tidak tahu dan apa yang saya baru tahu sekarang ialah berkenaan dengan penyakit-penyakit. Ada 4 penyakit seperti jantung,
satu buah pinggang, obesity. Dan juga obesity. So situ saya tahu apa makanan yang perlu dilebihkan, apa makanan yang perlu dikurangkan. Macam pembelajar obesity. So apa yang perlu dilebihkan dengan seperti sayuran, buah-buahan. Apa yang perlu dikurangkan? Contohnya seperti karbohidrat dan makanan berlemak dan juga makanan berminyak. Okay, thank you. Sebelum ni saya tak tahu yang buah-buahan itu baik untuk meningkatkan imuniti. Lepas tu saya tidak mengetahui makanan yang perlu dilebihkan dan digunakan untuk menangani obesiti, sakit jantung dan penderita kanser. Sekarang dah tahu. Okey. Okay, sudahkah? Sudah? Kenneth lah. Okey, sebelum kelas saya tidak tahu yang ration of disease tadi perlu ada on diet plan lah. Okey, saya kata boleh makan apa saja. Then after the lesson ni, saya tahu sudah different type of disease tadi extra layer dengan the food yang mereka perlu ambil untuk kekal maintain yang punya. Okay. Ada lagi kak yang mau volunteer? Kamu lah. Cime. Saya pun tahu yang bahagian jenis makanan dapat mengurangkan kesan terhadap badan kita punya kan. Kalau ambil poso betul, boleh efek baik. Lepas tu saya tahu stroke kasi otak. Kasi stroke ke otak. Okay. Boleh. Sebelum saya belajar ni, saya tak tahu pun kalau orang yang sakit certain tu kena makan certain makanan. Yang saya tahu lah, kalau kau gemuk ke, kau sakit jantung ke, makanan sihat semua sama. Satu lagi kan? Sebenarnya saya tak tahu pun kalau pemakanan yang terlebih garam tu akan mengeraskan hati. Lah, itu saya tak tahu sebenarnya. Sekarang saya tak tahu. Okay, sebagai tambahan, tadi kamu tak tahu kan apa nama alat untuk Ya.